Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Akila binti Muhammad Fazil, nombor matrik 060801. Pada hari ini, saya bersama rakan seperjuangan Sarah Iza binti Wan Muhammad Sabri dan Nurul Syafiqah binti Syafri untuk membentangkan analisis kes pendakwa syar'i lawan AAB dan RMI di bawah kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan bersubhat. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kes ini. Yang pertama, Hakim Mahkamah Rendah Syar'i iaitu Tuan Abdul Majid bin Abdul Rahman. Yang kedua, Pendakwa Syar'i. Yang ketiga, Peguam Syar'i. Tertuduh-tertuduh tidak diwakili. Dan yang keempat, tertuduh pertama AAB dan tertuduh yang kedua RMI. Seterusnya, kita lihat pula kepada kesalahan jenayah yang dilakukan, seksyen yang terlibat dan hukuman yang dikenakan dalam kes ini. Kesalahan jenayah yang dilakukan dalam kes ini adalah berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan bersubhat. Seksyen yang terlibat di dalam kes ini dan hukuman yang dikenakan adalah Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 di bawah kesalahan poligami tanpa kebenaran yang dinyatakan jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada mahkamah, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. Seterusnya, Seksyen 134 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 di bawah kesalahan percubaan dan subhat. Dinyatakan, barang siapa cuba melakukan atau bersubhat melakukan sesuatu kesalahan di bawah enakmen ini adalah melakukan sesuatu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes yang dipertuduhkan ini. Bidang kuasa mahkamah adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 62-1 dan 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang juga dibaca bersama Seksyen 124 dan Seksyen 134 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 sebagaimana yang berikut. Seksyen 62-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dinyatakan, sesuatu mahkamah rendah syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh negeri Selangor dan hendaklah diketuai oleh seorang hakim mahkamah rendah. Yang kedua, Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Akta atau enakmen yang dirujuk dalam kes ini ada 6, iaitu Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Seksyen 62-1 dan 2, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 17-2, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 18, Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 97-2, Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 Seksyen 54-2, Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1995 Seksyen 29-1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Iza binti Wan Muhammad Sabri, nombor matrik 060893. Seterusnya saya akan menyambung bagi subtopik kes-kes terdahulu yang dirujuk. Yang pertamanya ialah kes dari Muhammad Ibrahim bin Muhammad Sharif lawan pendakwa syar'i Pulau Pinang.
Yang keduanya ialah kes dari Jumadi bin Patendang lawan pendakwa syar'i, iaitu kes jenayah dari Rayuan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang ketiga ialah kes dari Muhammad Sufi bin Abdullah lawan Ketua Pendakwa Syar'i. Yang keempat ialah kes Muhammad Faris bin Ismail dan Syahidah binti Abdul Wahab lawan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Melaka. Yang kelima ialah kes dari Abdul Kahar bin Ahmad lawan Ketua Pendakwa Syar'i Selangor, iaitu kes jenayah Rayuan Selangor. Dan yang keenam ialah kes dari Muhammad Ridwan bin Tokiri dan seorang lagi lawan Ketua Pendakwa Syar'i. Seterusnya ialah elemen kesalahan yang dibawa dalam prosiding. Tertuduh satu dituduh melakukan elemen kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dengan seorang perempuan yang bernama RMI. Kesalahan itu berlawan dengan Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Maka dengan itu, tertuduh satu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Bagi tertuduh dua pula dituduh bersubahat dalam kes AAB, iaitu tertuduh satu dalam kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah yang berlawanan dengan Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Maka dengan itu, tertuduh dua telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 134 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Seterusnya ialah mode of evidence yang digunakan. Mahkamah merekodkan pengakuan ikrar terhadap tertuduh-tertuduh dan mensabitkan kesalahan tertuduh di bawah Seksyen 124 dan 134 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, iaitu kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan bersubahat dalam kes berpoligami tanpa kebenaran mahkamah. Pensabitan ini dilakukan adalah berdasarkan ikrar dan pengakuan salah tersebut yang selaras dan memenuhi kehendak undang-undang di bawah peruntukan Seksyen 17-2 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Kewujudan niat jahat mens res dizahirkan apabila dalam keadaan sengaja tertuduh melanggar undang-undang dan pergi ke Thailand bersama-sama dengan hasrat untuk berkahwin dan berpoligami serta ditambah dengan perbuatan jahat actus res, iaitu melakukan perkahwinan dan poligami tersebut tanpa kebenaran. Dan yang terakhir ialah tertuduh-tertuduh tidak menunjukkan rasa keinsafan semasa proses mitigasi, tidak serius menyatakan apa-apa justifikasi sekiranya dipenjarakan, tidak bersungguh-sungguh kerana hanya memohon untuk pengurangan denda, membenarkan perkahwinan dan tidak dipenjarakan semata-mata, tiada penzahiran rasa kesal maupun kenyataan telah bertaubat ketika mengemukakan rayuan untuk meringankan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Syafri, nombor metrik 060181. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah, jurusan Kehakiman. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengulas beberapa topik dalam analisis kes yang kumpulan saya lakukan, iaitu tentang pendakwa syar'i lawan AAB dan RMI dalam berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan bersubahat. Yang pertama, hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Terdapat dua isu utama yang menjadi penghujahan pendakwa dan juga pihak tertuduh. Yang pertama, kesalahan hukuman yang dijatuhkan pada tertuduh, dan yang kedua, sama ada faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman telah diambil kira. Jelas seperti mana dinyatakan secara explicit pada zahir maksud peruntukan di bawah Seksyen 124 dan 134 EU KIS 2003 adalah di bawah budi bicara mahkamah secara terpilih melihat kepada situasi kes dengan syarat denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dalam hal ini, mahkamah memilih menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh satu dan tertuduh dua adalah masih berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh undang-undang. Hukuman yang diberikan adalah tidak bersanggah dengan kuasa undang-undang sebagaimana diberikan. Isu kedua berkait rapat dengan proses mitigasi atau rayuan peringanan hukuman dalam amalan perbicaraan di Mahkamah Syariah maupun Mahkamah Awam. Merujuk kepada kes ini, ruang telah diberikan kepada tertuduh-tertuduh ketika mana kes ini bermula seawal jam 10 pagi, yakni merujuk pada catatan rekod mahkamah setelah pensabitan dilakukan selaras dengan Seksyen 96
BETJSS 2003. Ruang ini telah digunakan oleh tertuduh-tertuduh selepas menjawab soalan mahkamah. Kamu ada apa-apa rayuan terhadap kesalahan ini? Dengan rayuan semata-mata hanya memohon dikurangkan denda, membenarkan perkahwinan dan tidak dipenjarakan, tanpa menyatakan justifikasi atau menzahirkan keinsafan, bahkan sama ada sekurang-kurangnya menyatakan sebab-sebab rayuan pengurangan tersebut. Kemudian tertuduh-tertuduh pada pandangan mahkamah telah gagal memanfaatkan sebaik-baik peluang yang diberikan selepas 3 kali mahkamah bertanyakan soalan yang sama, namun tertuduh-tertuduh tetap dengan jawapannya dikurangkan denda, membenarkan perkahwinan dan tidak dipenjarakan sahaja tanpa apa-apa justifikasi selanjutnya. Dalam hal ini, rayuan tertuduh-tertuduh tersebut adalah semata-mata bersifat material. Oleh itu, mahkamah berpendirian dengan sikap sebegitu seolah-olah memandang ringan terhadap kesalahan yang dilakukan dan bermain-main dengan institusi kehakiman syariah yang didasari oleh hukum syarak. Mahkamah pasti tahap kefahaman dan kejahilan bukanlah suatu ukuran atas sebab tertuduh-tertuduh telah pun bersedia dengan surat rayuan yang dibacakan di hadapan mahkamah. Mahkamah menerima bantahan daripada pendakwa syar'i atas rayuan tersebut dan hujah pemberatan telah dibentangkan oleh pendakwa syar'i menyatakan tentang kesan berat daripada pengakuan bersalah oleh tertuduh-tertuduh terhadap kesalahan ini. Hukuman yang berat dan maksimum adalah lebih tepat pada tertuduh-tertuduh memandangkan rayuan sangat ringkas dibuat kepada mahkamah tanpa menyatakan dan menunjukkan kekesalan dan taubat. Ditambah lagi dengan hujah bahawa kesalahan ini sekalipun adalah merupakan kesalahan matrimoni yang melibatkan kesalahan dalam akad nikah perkahwinan, namun diperuntukkan undang-undang sebegini demi menjaga masalah am sesuai dengan kaedah fiqh Az-Zariyatul Sa'i Az-Zari', supaya kefasadatan itu dibuang dan hanya manfaat sahaja diambil. Seterusnya, merujuk kepada fakta kes, tertuduh-tertuduh telah melangsungkan perkahwinan tersebut di Majlis Agama Islam wilayah Narathiwat, Thailand, menunjukkan bahawa tertuduh-tertuduh tahu bahawa perbuatan yang dilakukan ini adalah salah di sisi undang-undang yang sedang berkuat kuasa di Malaysia, seolah-olah ingin lari daripada undang-undang dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Justru sebenarnya tertuduh-tertuduh telah maklum berhubung dengan apakah prosedur-prosedur yang mesti dipatuhi sebelum berkahwin. Di samping rayuan dibuat di hadapan mahkamah tanpa ada langsung bibit-bibit keinsafan dan lebih bersifat material semata-mata, pendakwa dalam kesimpulan hujah pemberatannya telah memohon kepada mahkamah agar hukuman yang setimpal dikenakan kepada tertuduh-tertuduh seperti mana yang diperuntukkan maupun di bawah peruntukan lain yang berkaitan supaya menjadi pengajaran kepada tertuduh-tertuduh bahkan juga masyarakat luar. Seterusnya, untuk makluman semua, rayuan sememangnya langsung tidak membantu mahkamah dalam menentukan hukuman ke atas tertuduh-tertuduh. Oleh itu, mahkamah bersetuju dengan ulasan pendakwa syar'i supaya hukuman yang hendak dijatuhkan dapat memberi pengajaran dan pencegahan kepada tertuduh-tertuduh khususnya dan umat Islam amnya. Mahkamah bersetuju dengan ulasan pendakwa syar'i terhadap isu keinsafan, penyesalan serta isu taubat. Oleh itu, mahkamah berpandangan bahawa insaf dan taubat adalah suatu yang subjektif dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat menilai sejauh mana keinsafan dan taubat hamba-Nya. Namun begitu, paling penting dalam membicarakan hal ini adalah matlamat asal hukuman ini diwujudkan. Seperti mana yang dimaklumi, kedudukan undang-undang ini adalah bersifat hukuman takzir. Mahkamah dalam menentukan setiap hukuman sesuai sifat hukuman takzir itu sendiri adalah supaya setiap hukuman menjadi iktibar, peringatan yang keras, yakni inzar dan pengajaran kepada tertuduh. Oleh itu, memberikan pemulihan dan pendidikan di samping mencegah orang lain daripada melakukan kesilapan yang sama, mahkamah berpendapat hukuman takzir ini adalah sangat luas yang menggambarkan kuasa budi bicara hakim bicara dalam membuat pilihan hukuman. Oleh itu, alasan penghakiman yang pertama, hukum pemenjaraan. Hukuman yang sesuai berbanding hukuman denda kerana bersifat deteran, iaitu pencegahan terhadap pengulangan kepada kesalahan yang sama dan memberi keinsafan kepada tertuduh-tertuduh agar tidak mengulangi pada masa akan datang. Fakta kes yang pertama, tertuduh-tertuduh yang sudah dan pernah berkahwin daripada sudut umur tertuduh 1, iaitu ketika 41 tahun
tertuduh 2 ketika itu 44 tahun. Tentu boleh memikirkan baik dan buruk sesuatu perbuatan. Tertuduh-tertuduh yang dikatakan mempunyai pekerjaan yang boleh dikategorikan profesional sudah tentu mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, selayaknya meletakkan pemikiran aras tinggi sebagai penanda aras dalam kehidupan harian. Di samping itu, tertuduh 1 dan tertuduh 2 masing-masing mempunyai pendapatan 7,000 sebulan sebagai juruteknik dan perunding takaful. Hukuman denda saja dilihat tidak praktikal disebabkan dengan pendapatan yang besar. Sebab itu, sudah tentu tiada masalah dalam membuat pembayaran denda sahaja serta secara langsung belum dapat dan tidak memberi pengajaran kepada diri tertuduh sendiri. Kemudian jelas daripada sudut fakta kes yang diakui oleh tertuduh-tertuduh dan mereka juga mengetahui akan kesan perbuatan poligami tanpa kebenaran ini adalah merupakan kesalahan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa tertuduh-tertuduh ini mengambil mudah dan telah tidak menghiraukan pandangan syarak serta sengaja mencabar undang-undang dalam keadaan tertuduh-tertuduh mengetahui bahawa ia merupakan satu kesalahan dari sudut undang-undang dan hukum syarak. Maka setelah mahkamah mengambil kira kedudukan latar belakang tertuduh ketika mana ditangkap dan juga ketika membuat mitigasi, ia tidaklah begitu melampau dan berlebihan dikenakan kepada tertuduh-tertuduh kerana ia juga untuk memberi pengajaran kepada mereka. Oleh itu, hukuman yang dijatuhkan mahkamah adalah tertuduh 1 dan tertuduh 2. Setelah rayuan pengurangan yakni mitigasi tertuduh dengar serta hujah pemberatan daripada pihak pendakwa, maka mahkamah memutuskan dan memerintahkan seperti yang berikut. Mahkamah menjatuhkan hukuman ke atas kedua-dua tertuduh dengan denda sebanyak 1,000 dan penjara selama 7 hari berkuat kuasa mulai tarikh 14 Disember 2021. Sekian ulasan daripada saya. Terima kasih.